KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Mahir Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali, dan sebentar tadi Masya Allah kita telah didendangkan lagu yang sangat merdu. Kita ada di sini cikgu kita, tapi sebelum itu Kak Pika nak ingatkan semua pelajar pada hari ini kita punya perlawanan menentang COVID-19 masih belum menang. Jadi kita mestilah patuh pada SOP ya adik-adik semua. Pakailah pelitup muka anda, kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling, dan pakailah gel pembasmi kuman. Kalau berada di rumah atau yang ada sumber air, basuhlah tangan selalu. Okey, basuh. Tak susah. Okey adik-adik, hari ini kita nak belajar pendidikan muzik, khususnya kepada alat muzik klarinet. Dan seni muzik ni kita belajar untuk pelajar-pelajar sekolah seni Malaysia. Dan tersedianya pada hari ini cikgu kita sendiri dari sekolah tersebut, iaitu Cikgu Nur Ikhlas Subri. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Baik. Wah cikgu sungguh merdu. Saya rasa macam kat Itali tadi. Malam-malam bila malam berlabuh, jalan sunyi dan rasa macam angin tiup-tiup. Sepi macam tu cikgu. Okey, sedap betul cikgu. Hari ini boleh tak cikgu perkenalkan diri dulu untuk penonton kita di luar sana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Cikgu Nur Ikhlas. Saya berasal dari Perlis dan saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur sebagai jurulatih seni muzik. Wah, dah berapa tahun tu cikgu? Tahun kedua. Tahun kedua. Tapi cikgu main macam pemain muzik yang hebat cikgu. Dah macam 20 tahun. Okey, cikgu, tidak mengapa hari ini kita fokus kepada alat muzik klarinet seperti yang Cikgu Nur Ikhlas memegang. Cikgu boleh ceritakan sedikit tak apa ciri-ciri alatan muzik yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, klarinet diperbuat daripada alat muzik tiupan kayu. Okey. Okey, dia tergolong dalam woodwind family. Bersama-sama dengan oboe, flute dan juga besun. Okey, empat alat ni adalah alat muzik yang asaslah dalam woodwind family. Okey, woodwind tu maksud di sebaliknya ialah kayu dan angin ya cikgu? Ya, betul. Okey, jadi dia perlu juga dalam keluarga woodwind kalau ia ada ciri kayu dan kita meniup angin di dalamnya ya cikgu? Okey cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa, jom saya nak mengajak cikgu untuk memakai gel pembasmi kuman. Okey, Cikgu Nur silakan. Boleh ke? Okey. Alright. Dan saya juga seperti biasa kita nak mengingatkan murid-murid di luar sana untuk sentiasalah patuh pada SOP, pakailah gel pembasmi kuman dan kekalkan kebersihan ya adik-adik. Okey. Alright. Pada hari ini cikgu, mungkin kita nak kenalkan sedikit bagi yang di luar sana tertanya-tanya apakah itu klarinet. Kita dah tahu dia dari keluarga woodwind, tapi sekarang ini cikgu mungkin lihat dari luaran saja, mungkin cikgu boleh perkenalkan apa yang terlibat dalam mungkin ensemblenya. Okey. Klarinet ini dia mempunyai beberapa bahagian. Dia bukannya satu ni yang kita kena bawa macam ni kan. Okey, kalau kita cabut-cabut dia nampaklah bahagian ni.
tapi saya akan tunjukkan di akhir rancangan ini. Okey, kita mulakan dengan atas dulu bahagian atas. Okey, ini dipanggil mouthpiece. 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 Okey, dekat mouthpiece ni ada reed. Okey. Reed dan juga ligature. Ligature ni adalah pengikat dia. Oh. Okey, reed ni kalau kita main, reed ni sentiasa kena lembab lah. Okey. Kena rendam dalam air macam tu lah. Oh, tu yang saya nampak cikgu kat tepi tadi duk rendam dalam air tu. Betul. Wah, kena basah dulu ya cikgu. Ya, kena basahkan dulu. Kalau tak basah, dia memang susah lah nak bunyi. Oh. Okey, seterusnya bahagian kedua ialah barrel. Okey, barrel ni kalau macam kita tune, tak kena dengan pitch yang betul, yang ni boleh adjustkan. Boleh tarik ke atas, boleh tolak ke bawah. Macam itulah. Okey, seterusnya upper joint. Okey, ini dipanggil upper joint Dari sini sehingga ke sini. Upper joint ni dikenali sebagai bahagian atas juga. Okey, upper joint ni ada key key yang besi ni. Okey. Dia dipanggil key ya cikgu, bukan tombol key. Okey. Yang besi ni lah key ataupun kekunci lah. Kekunci. Okay. Seterusnya lower joint. Lower joint dari sini sehingga ke sini. Okay, lower joint ni dia sama je macam upper joint. Dia ada key lah. Okay, tapi key dia berlainan sikit lah daripada yang upper joint. Dia tak sama kan. Okay, yang last sekali ada ada bell. Bell. Okey. Bell ni ataupun dikenali sebagai corong lah. Baiklah cikgu, itulah antara yang alatan dan bahagian-bahagian utama dalam klarinet ya cikgu. Dan selepas ini murid-murid di luar sana kita akan belajar lebih lanjut tentang alatan yang terlibat dan mungkin teknik ya cikgu yang terlibat dalam bermain klarinet. Dan murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar seni muzik bagi pelajar, bagi murid-murid Sekolah Seni Malaysia. Dan hari ini kita beri khusus fokus kepada alat muzik klarinet. Cikgu sebentar tadi, cikgu kita sebenarnya mana sangat hari ini? Suka saya tengok cikgu. Okey, cikgu. Sebenarnya kan kadang-kadang bila saya dengar bunyi macam seakan-akan klarinet, kadang-kadang saya teringat trumpet pula. Ada macam persamaan di situ ya cikgu? Dia lain tu. Apa kelainan dia? Okey, trumpet dia dalam family brass. Family lain sebab lain. bukan diperbuat daripada kayu ya cikgu. Betul. Dan saya dengar mungkin klarinet ni dia lebih nada lagi tinggi ya. Ya. Okey, alright. Baiklah, sebentar tadi Cikgu Nur Ikhlas pun telah menjelaskan bahagian-bahagian yang terlibat dalam klarinet dan sekarang ini kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, mula-mula kita kena untuk teknik Pernafasan. perkara asas dalam bermain klarinet, kita perlukan pernafasan. Okey, pernafasan dia cara nak bernafas. Okey, selalunya orang bernafas dekat sini saja kan, macam tu je kan. Okey, tetapi kalau kita bermain klarinet, pernafasan dia menggunakan seluruh sini sampai ke perut. Okey. Seperti menyanyilah cikgu. Ya, betul, seperti menyanyi. Okey. Bahu kena relax. Macam kalau ambil nafas tak boleh tak boleh angkat lah bahu kan. Kena relax je. Okey. Masa ambil nafas kena melalui mulut. Bukan hidung. Okey. Masa tarik nafas tu kena kembangkan dada di kita sini. Punya dada. Okey. Kembangkan kita punya tulang rusuk dan juga kembangkan perut. Okey. Tarik nafas dalam. Okey. Semasa hembus, jangan hembus ke bawah. Kena hembus ke depan. Mulut Mulut tu kena ke depan. Okey. Okey. Kalau nak tahu angin tu pergi ke depan ke pergi ke bawah ke, kita letak ni lah tapak tangan kita. Ya. Kita rasalah angin tu pergi ke mana.
Kalau pergi ke bawah, kita kena adjustkan mulut kita untuk pergi ke depan. Wah, teknik-teknik yang sungguh berkesan ya. Kalau bermain dia agak lain kalau guna pernafasan yang salah ya cikgu. Ya, betul. Kalau pernafasan salah memang susahlah nak main. Okey, cikgu. Okey, pernafasan pun kena spend juga masa untuk praktis pernafasan sahaja. Oh. Okey. Macam kita nak buat pernafasan yang berterusan. Okey, ada pernafasan yang terputus-putus. Oh. Okey. Tarik nafas. Oh, begitulah caranya. Tapi dia satu nafas saja. Satu nafas. Bukannya kalau macam tak boleh, jangan tarik nafas. Okey, tarik nafas tu sekali je, lepas tu tiup bertubi-tubi lah. Faham cikgu. Jadi maksudnya di situ bila kadang-kadang dalam orkestra ya cikgu, bunyi ni seperti pop pop pop. Ia menggunakan satu sahaja nafas Ya. Wah, hebat tu cikgu. Berapa saat memerlukan tu? Kena kuatkanlah sistem pernafasan kita. Sebab pernafasan ni memang perkara yang pentinglah untuk bermain klarinet. Okey cikgu. Okey, seterusnya penjarian. Okey, penjarian saya akan ambil klarinet saya. Saya akan tunjukkan kat sini. Okey, untuk tangan kiri kita ada key dekat belakang ni. Key. Dekat belakang ni ibu jari mestilah diletakkan di sini. Dan seterusnya 3 jari yang depan di sini. Dan jari kelingking ni kena standby dekat sini untuk kita tekan 3 key yang ini ya. Oh. Okey, satu jari kelingking untuk 3 key Untuk 3 key. Okey. Okey, seterusnya tangan kanan. Yang belakang ni ini adalah thumb rest. Okey, thumb rest ni sepanjang masa kena letak dekat sini. Okey. So sepanjang kita main klarinet memang sentiasa letak dekat sini lah kan. Okey. Yang 3 jari ni sama je macam jari kiri, tangan kiri 1, 2, 3 jari kelingking untuk 4 key tersebut. 4 key. Jadi maksudnya cikgu, kalau kita tak meletakkan tangan di thumb rest tu, apa akan jadi? Dia tak boleh nak tanggung lah. Oh, beratlah tu kat situ. Berat, dia akan jatuh lah. Sebagai penahan ya cikgu? Ya, penahan. Okey, lepas tu penjarian dia kena betul-betul tutup semua lubang ini. Okey, tak boleh terbuka sedikit pun macam ini. Nanti dia dah bunyi lain dah. Okey. Jadi timbul dia persoalan di situ cikgu. Kalau lubangnya agak macam kalau jari kita kecil, contohnya untuk kanak-kanak ya. Bagaimana dia memilih alatan? Mungkin dia lagi kecil ya klarinetnya. Okey. Klarinet dia sama je macam sama. ni. Oh, okey. Mungkin kalau macam anak-anak kecil mungkin kena tunggu besar sikit. Besar sikitlah. Yelah, jari dah besar sikit ya. Jari dah besar sikit baru boleh main. Okey, cikgu, baiklah. Seterusnya. Seterusnya jari kena straightkan macam ni. Okey, jangan sengetkan macam ni Okey, kalau sengetkan macam ni, ini adalah teknik yang salah. Okey. So kena luruskan macam ini. Okey. Lepas tu tak boleh guna yang hujung jari tau. Hujung jari macam ni. Okey, ini salah juga. Okey, saya tunjuk Okey, macam ni. Dia kena gunakan yang dekat sini. Empat jari ni. Untuk tutup lubang. Okey. Kalau guna hujung jari juga macam lenguh sikitlah kat situ kan cikgu? Ya. Lenguh sikit, lepas tu salah. Memang salah. Memang salah tekniknya. Kalau hujung jari tu memang tak dapat tutup semua lubang. Oh, betul lah tu. Okey. Okey, untuk posisi badan. Semasa berdiri, kena betul-betul tegak. Okey. Tegak, bahu kena relax. Kan? Okey, kalau tak tegak nanti dia susah nak bernafas. Kalau macam kita main klarinet, kalau dia bongkok kan, nanti susah nak tiup. Pernafasan tu susah nak keluar. Okey. Cikgu, sebentar saya nak tanya juga kalau dari segi bila kita ada posisi badan juga yang betul, tiupan kita pun dah betul, tapi kalau kita tiup secara kuat dan sederhana dan mungkin secara perlahan, mungkin ada perbezaan tak pada bunyinya? Ke sama saja cikgu? Sama saja. Sama. Yang perbezaan kuat, perlahan, itu semua pernafasan. Pernafasan. Okey. Jadi kalau pernafasan dia kuat dan bagus, tak semestinya bunyinya lagi kuat ya cikgu? Ya. Dia cuma bunyi lagi lancar ya? Ya. Okey cikgu. Okay.
Seterusnya embouchure. Embouchure. Okay, embouchure ni melibatkan bibir, lidah dengan gigi dan semua benda yang ada dekat sinilah. Ya. Okey, embouchure ni benda paling penting dagu kena flat kan. Okey. Okey, dagu kena flat kan. Okey. Okey, lepas tu bibir bawah ni kena lapikkan gigi yang bawah. Oh. Okey, saya letakkan macam ni Okey. Okey. Saya pun tengah buat ni cikgu. Cuma tak nampak je. Okey, lepas tu gigi atas kena kepitkan. Okey. Okey, lepas tu kena pressurekan dekat sini. Okey, lepas tu pipi tak boleh kembung Kena flatkan pipi. Okey. Okey. Dagu kena flatkan juga, Flatkan. pipi kena flatkan juga, dan klarinet ni pergi di bawah gigi atas dan di depan gigi bawah. Ya. Okey. Dengan bibir tadi apa yang cikgu sebut? Okey, bibir bawah, lapik gigi yang bawah. Oh, lapik gigi yang bawah. Ini Gigi cara yang atas, paling betul Gigi atas kepit. Macam ni. Okey. Okey. Lepas tu klarinet ni mouthpiece dia jangan masukkan mulut kita terlalu dalam ataupun terlalu sedikitlah, tengah-tengah lah. Oh, okey. Cikgu, saya nak tanya, apa kegunaan reel yang cikgu sebutkan tadi yang kita perlu ada basahkan sikit ya? Rig. Oh, rig. Maaf, saya teringat benda lain, cikgu. Okey, rig ya, cikgu. Dan mouthpiece. Kalau kita ada mouthpiece saja, apa jadi kepada bunyinya? Okey, kalau ada mouthpiece saja, tak ada reed, memang tak bunyi. Oh, jadi reed tu menyalurkan bunyi ya? Reed menyalurkan bunyi. Okey. Memang reed ni benda paling penting lah. Kalau macam datang praktis, jangan tinggallah dekat rumah. Okey. Okey, kalau ligature ni tak ada tak apa. Kita boleh ikat pakai tali. Sebab zaman dulu-dulu pun ikat pakai tali kan. Nak ketatkan. Nak ketatkan. Ini untuk memang untuk pengetat. Tapi kalau reed tak ada, memang tak boleh lah. Okey, apa bahannya cikgu dalam reed tu? Reed ni dia buat daripada buluh. Mungkin cikgu boleh tunjukkan sedikit kepada kamera. Sebab sebenarnya saya rasa seperti saya juga, ramai yang tertanya-tanya apakah itu kegunaan yang warna kayu itu. Buluh ya cikgu? Ya. Oh, okey. Jadi perlukan basah. Kalau dikering pun tak menjadi. Kalau kering memang tak bunyi. Okey. Memang kena basah kan. Okey. Lembapkanlah. Ya cikgu. Okey. Okey, seterusnya cikgu? Okey, seterusnya bila kita main, jangan terlalu jauh. Jangan besarkan macam ni. Jangan terlalu rapatkan ke badan. Okey, macam ini saja. Okey. 35 ke 45 darjah. 35 ke 45 Lepas tu kepala jangan tunduk. Kena straight kan. Pandang ke depan. Okey. Maksudnya walaupun ke bawah ya cikgu, kita punya note yang kita perlu refer tu dia perlu ke atas ya. Ke kena ke bawah juga? Yang kalau contohnya ada note kat situ. Kalau ada note kena nampakkan jugalah. Nampak nampak. Matanya maksudnya kena ke atas tapi kita masih ke bawah ya cikgu. Ya. Okey, faham. Tapi kenapa kita perlu ke bawah cikgu? Kenapa tak boleh klarinet tu ke atas ke depan ke? Tu tak boleh, nanti bunyi dia dah lain lah. Oh, ya ke? Okey, baiklah cikgu. Cikgu, sebentar tadi cikgu ada menyatakan penjariannya cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit apa yang penjarian yang terlibat, mungkin not-not yang terlibat tu cikgu. Okey, not-not yang terlibat saya tunjuk sikit ya. Okey, macam ini. Okey, tutup satu dekat ibu jari dengan satu di depan ini. Ini ialah not B. B. Not B. Okey. Cikgu boleh tak bunyikan sikit, kita nak dengar bunyi merdu klarinet ni. Okey, itu not B. Not B, okey. Kalau tutup dua, not A. Sorry. Bukan. Cikgu, saya pun tertipu di situ. Okey, cikgu. Sebenarnya note apa bila tutup dua tu? Okey, tutup dua ni sebenarnya D. D. Okey, jadi dia B ke D, dia melompat C ya, cikgu? Okey. Yang atas ni E sebenarnya. Oh, okey. Maksudnya E, D ya? Ya, E, D. Okey. Okey, ini D Bila tutup tiga, C. Okey,
Okey, tutup lagi. Tangan kanan pula, ini ialah note B flat. Okey. Tutup lagi, ini ialah note A. Ini baru A. Baru A. Baru Okey, A. kat bawah sikit tu. Okey, dan seterusnya G. Okey, wah cikgu bunyi sangat merdu di situ. Itu dinamakan teaser sikit untuk sebentar nanti kita nak tengok boleh Cikgu Nur bermain klarinet dan mengajar kita cara dan teknik betul ya bermain serta not-not yang terlibat dengan lebih lanjut. Tapi sebelum itu murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar dan kembali di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar seni muzik khususnya alat muzik klarinet. Dan sebentar tadi Cikgu Ikhlas kita telah mengajar kita posisi badan yang betul, pernafasan, penjarian dan juga embouchure. Embouchure itu sebenarnya Cikgu tadi sebutkan ialah peletakan yang betul klarinet mouthpiece itu di mulut ya Cikgu. Dan sekarang ini anda tertunggu-tunggu. Ya, saya pun tertunggu-tunggu. Cikgu Nur Ikhlas akan mengajar kita cara bermain alat muzik klarinet. Cikgu, dipersilakan. Okey, saya akan menunjukkan cara bermain scale ya. Okey, kita mulakan dengan G major. Okey, untuk bermain scale, kita kena tengok tanda nada dia dulu. Okey, contoh G major ni dia ada F sharp. Okey, kita kena setkan dalam kepala kita. Okey, G major ada F sharp. Jangan main F. Okey. Jangan main F. Kena main F sharp. Okey, untuk penjarian G major, okey, kita kena mulakan dengan G yang bawah ini. Okey. Okey, ini G, A, B, C, D, E, F sharp dekat sini. Okey, F sharp lepas tu G. Okey, G ni open hole dia tak payah tekan apa-apa. Okey. Okey, lepas tu untuk oktav yang kedua, A, B, C, D, E, F sharp, G. Okey, saya akan mainkan Okey. satu oktav, lepas tu oktav yang seterusnya lah. Wah. Itu satu oktav. Okey. Oktav kedua. Okey, itu untuk menaik ya. Menaik. Okey, kalau menurun. Wah. Sorry, saya salah tadi sebenarnya. Okey. Jadi yang sebentar tadi cikgu main chord G ya cikgu? Bukan, scale G major. Scale G major. Okey, alright. Okey, sekarang saya akan mainkan tanging pula. Tangin. Tadi saya mainkan satu nafas kan? Okey. Kan? Ya. Okey, saya akan main tanging . Itu tanging. Wah. Putus-putus lah. Oh, tangin. Adakah sama dengan staccato, cikgu? Ya. Ya. Okey, cikgu. Sebenarnya yang sebentar tadi cikgu main, bila dia dah nada yang tinggi, bunyi dia tak pecah ya cikgu. Sedap je dengar. Kadang-kadang kita dengar bila makin tinggi tu dia sakit telinga sikit, tapi yang ini merdu je saya dengar. Okey. Bergantung dekat pernafasan lah. Pernafasan juga. Bila main klarinet ni apa-apa pun pernafasan mestilah betul ya cikgu. Pernafasan mesti betul. Okey cikgu. Seterusnya saya akan mainkan
A major. Okey, A major. A major mempunyai 3 tanda nada iaitu F sharp, C sharp dan juga G sharp. Wah, semua sharp. Ada 3 sharp ya. Okey. Okey. Penjarian dia. Okey, kita start dengan note A dekat sini. A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Okay, itu untuk oktav pertama. Okey, silakan Lepas tu, cikgu. oktav kedua, A sini, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Okey, berapa oktav yang terlibat cikgu dalam klarinet ni? Dia lebih kepada 3 oktav sebenarnya. 3 oktav. Wah, okey. Itu fungsi yang terlibat ialah yang dekat jari kelingking tu ya? Untuk naikkan oktavnya. Jari kelingking ni dia ada note dia lah. Okey. Okey cikgu. Silakan kita nak dengar apa itu scale major A. Okey, A major. Okey, oktav pertama. Oktav kedua. Wah, terdengar bunyi sharpnya tu kat situ. Okey. Okey, untuk tanging pula saya tunjukkan. Okey. Itu dia. Okey. Jadi itulah skill bagi A major ya cikgu? Ya, A major. Kalau dalam latihan ya cikgu, biasanya kalau kita nak belajar skill ni, perlukah kita memainkan secara naik ke atas dan menurun? Okey, seeloknya naik atas dan menurun lah. Okey. Itu memang wajib lah. Ya, kadang-kadang dalam lagu kita dengar pun ada yang main menurun saja kan? Memang menaik dan menurun sebab dalam exam pun memang examiners akan minta untuk kita main menaik dan menurun. Oh, macam tu. Okey cikgu. Jadi bagi murid di luar sana, kenalah belajar cara cikgu ikhlas mengajar kita ya. Kita kena belajar cara menaik menurun untuk mahir dalam kemahiran bermain klarinet. Okey cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan memainkan F major. Okey, F major mempunyai tanda nada B flat sahaja. Okey. Satu flat saja. Okey, F major fingering dia macam ini. Okey, ini F rendah ya. Okey. F, G, A, B flat, C, D, E, F, G, A, B flat, C, D, E, F. Saya sekalikan satu oktav dengan 2 oktav lah. Okey. Baiklah. Okey, saya akan mainkan oktav pertama dan oktav kedua. Okey. Okey, oktav pertama Okey. Oktav kedua. Okey. Untuk tanging. Okey, oktav kedua. Okey. Itu untuk F major. F major. Baiklah. Yang ini kita meliputi untuk major ya cikgu. Ya. Kalau lagi satu yang minor tu macam mana cikgu? Ada kata boleh kita mainkan di klarinet? Boleh. Boleh juga? Boleh juga. Okey. Memang skill ni untuk semua instrumen. Kena main major, melodic minor, harmonic minor. Harmonic minor. Natural minor. Oh, baiklah cikgu, dia mempunyai nada yang luas Ya. Jadi maksudnya klarinet ni sebenarnya kalau kita main solo pun boleh cikgu? Boleh. Okey, sebentar tadi seperti yang cikgu Nicholas dah memberi persembahan bermain klarinet solo ya cikgu? Ya. Okey, teruskan cikgu. Okey, seterusnya B flat major.
Okey. Macam F major tadi dia ada B flat kan? Betul. Untuk tanda nada. Untuk B flat major dia ada 2 tanda nada iaitu B flat dan juga E flat. Okey, kita kena start daripada B flat lah sebab dia B flat kan? Okey. Okey, ini B, C, D, E flat, F, G, A, B flat. Okey, seterusnya B flat, C, D, E flat, F, G, A, B flat. Okey. Dan oktav pertama? Oktav pertama dulu. Okey, oktav yang kedua. Okey, nafas di situ ya. Boleh nampak kalau tak cukup nafas dia akan bunyi dia lari sikit ya cikgu. Okey, tidak mengapa. Boleh mencuba lagi. Okey, saya akan cuba untuk tangi pula ya. Okey. Okey. Oktav kedua. Cikgu, saya ada satu soalan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengok orang bermain klarinet secara solo, dia akhir lagu tu kadang-kadang dia memanjangkan nada tu. Bagaimana caranya untuk supaya boleh ada nada yang cukup tanpa nafas terhenti? Adakah dia boleh menarik nafas sebelum nada yang terakhir tu? Boleh. Boleh. Okey. Dia kena tengoklah masa nak ending tu kan. Okey, dia dah standby dah. Dia akan tarik nafas dekat situ. Okey, lepas tu barulah ditiup panjang kan. Makin lama makin slow kan. Ya, kadang-kadang macam bila kita dengar tu tak dengar langsung dia ambil nafas cikgu. Hebat betul. Kena ada cara yang pernafasan juga yang penting kan kat sini. Ya. Okey cikgu, lagi satu soalan sebenarnya sebab saya perasan cikgu bila kita menggunakan skill major dan juga minor banyak yang terlibat penekanan jarian yang sama. Ya. Jadi berapa lama sebenarnya untuk murid-murid di luar sana yang telah ada minat untuk belajar klarinet daripada rancangan mahir kita pada hari ini untuk belajar bermain klarinet secara basic lah katakan. Okey, secara basic Okey, berapa lama Cikgu berapa lama sebenarnya? Okey, saya dah 9 tahun dah main klarinet. Wah, okey, lama sangat tu. Tak apa cikgu, tapi sebenarnya dalam setahun okey tak? Cukup tak masa? Dalam setahun tu sebenarnya dah boleh buat macam-macam dah tu. Dah boleh. Dah Kena boleh dah. sentiasa berlatih lah cikgu. Ya, sentiasa berlatih. Okey, sebab tengok kalau dari pandangan saya yang tak pernah bermain agak susah ya cikgu. Dia masa mula-mula dia susah nak tiup, memang tak bunyi langsung. Okey. Kita biasalah benda yang melibatkan pernafasan ni kan. Dia akan rasa pening. Macam kita tiup apa-apa yang lama-lama kan, kita akan rasa pening kan. Memang kita kena biasa kan dengan benda yang macam tu. Lepas tu nanti lama-lama dah biasa, dah okeylah. Okey, cikgu, untuk murid di luar sana sebenarnya kadang-kadang kita tengok banyak sangat alatan muzik di luar sana yang kita boleh mulakan untuk bermain dan selalu ni kita tengok piano yang orang pilih. Tetapi bagi cikgu bagaimana? Macam mana cikgu ada minat untuk bermain klarinet? Okey, saya memang minat alat muzik tiup lah. Okey. Sebab abang saya pun pemain flute. Patutlah kat rumah mesti jiran selalu dengar, dia dah bermain lah, sedap ni. Okey, kena duduk dengar. Kadang-kadang kalau bosan kan, saya dengan abang saya duet lah. Oh, duet dengan flute boleh cikgu? Boleh. Tapi flute kan saya tengok sekarang ni cikgu, dulunya flute dia kayu ya cikgu? Ya, betul. Sekarang dah besi. Sekarang dah besi sebab zaman dah berubah. Ya kan, dah makin canggih. Okey cikgu, satu lagi sebenarnya cikgu mungkin untuk murid di luar sana kadang-kadang kita nak belajar pernafasan ni kita mainlah tiup, mainlah kembang perut, kembang pipi tak menjadi juga. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit latihan yang cikgu selalu buat sendiri untuk pernafasan. Okey, untuk pernafasan memang kena praktis hari-hari lah. Memang kena tiup je. Tiup je walaupun kuat-kuat. tak menjadi pun cuba juga.
Okey. Dengar adik-adik. Ya, dengar adik-adik. Yang penting kita mesti jadikan sampai jadi. Jangan kita tiup-tiup tengok masih semput. Jangan mengalah. Masih ada masa ya cikgu. Dengan usaha yang gigih kita pasti dapat. Sebelum kita teruskan dengan latihan kita pada hari ini, murid-murid di luar sana, jangan ke mana. Kita akan teruskan dengan latihan dan juga cara-cara nak menjaga klarinet. Nampak cantik tapi sebenarnya nak jaganya kena dengan betul ya. Jadi kita akan kembali selepas ini dengan itu di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke rancangan Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar seni muzik. Khususnya kepada alat muzik klarinet dan seperti anda tahu sebenarnya klarinet ni daripada keluarga woodwind ataupun mungkin melalui tiupan dan ia adalah alatan kayu ya, bukan besi. Dan hari ini kita beri fokus pada klarinet. Cikgu Ikhlas juga telah memperkenalkan beberapa skil meja ya cikgu. Dan kali ini mungkin cikgu nak ceritakan sedikit cara menyelenggara klarinet ni sebenarnya. Sebab sebenarnya cikgu, kadang-kadang bila saya tengok orang yang bermain muzik ni, saya tahu dia main klarinet tapi bekas dia kecil. Klarinet ni panjang. Macam mana tu cikgu? Okey, saya akan tunjukkan satu-satu lah. Okey, untuk yang pertama, buka dulu ligature. Okey. Okey, lepas tu buka rig. Okey. Selamatkan rig dulu Selamatkan rig dulu. Ambil kain, lap. Sampai kering. Wah. Okey, lepas tu simpankan dalam bekas. Okey. Okey, macam ni. Cikgu, kalau kadang-kadang pelajar nak cepat, dikeringkan dengan hair dryer, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh okey. Kena pakai kain lap. Okey, kena lap je. Kain pun khusus ya? Ya, kain khusus. Okey, masa simpan tu kena hati-hati, jangan sampai patah. Nak beli ni bukannya senang. Ya cikgu, wah, dia ada tempat yang khusus ya kat sini. Letak pun ada ruangan kat sini. Okey cikgu, seterusnya. Seterusnya kita ambil swap cloth. Okey, kita ambil clarinet yang dah tak ada rig dengan ligature. Okey, kita start daripada bell. Okey, masukkan dekat sini. Okey, keluarkan dekat sini. Wah. Okey. Kalau boleh buat 2 kali. Sebab kita kena betul-betul keringkan. Okey, jadi sisa-sisa air liur dan juga mungkin debu kat dalam semua keluar ya? Semua keluar. Okey. Okey, lepas tu barulah kita keluarkan satu-satu. Okey, bermula dengan mouthpiece dulu, tarik perlahan-lahan, pusing. Okey. Dia masih ada lagi lah sikit air liur ni, kena lapkan. Cikgu, saya ingatkan dia macam skru kat dalam tapi sebenarnya dia gunakan gabus kan? Ya, gabus. Okey. Bukan skru. Kenapa gabus cikgu? Dia senanglah untuk kita cabut, pasang balik. Kalau pasang pun dia tak terlalu macam terkejut ya? Betul. Okey. Okey, bila dah lap, simpan dalam mouthpiece cap. Ada capnya. Ada cap dia. Letakkan hati-hati. Macam ni. Okey. Okey, seterusnya kita ambil bahagian barrel pula. Okey, ni kena hati-hati masa pusing ni. Jangan pressure sangat dekat key yang ada kat sini. Okey, pusingkan perlahan-lahan. Okey, tarikkan. Okey. Lepas tu cuci dekat dalam ni. Sebab masih ada lagi ni. Kalau menggunakan kain yang hitam sebentar tadi boleh tak cikgu? Kain ni ya, lain boleh juga tapi dia lain sikitlah. Ni macam cuci cermata sikit tu kan? Betul. Okey. Jadi inilah proses yang kita kena buat sebelum menyimpan klarinet ya cikgu? Ya, betul. Wah. Lap sampai bersih. Simpankan dekat tempat yang sepatutnya. Okey, saiznya macam tu. Okey, seterusnya upper joint. Upper joint? Okey, ini kena tarik perlahan-lahan. Sebab dia ada key. Takut nanti dia punya key ni rosak. Ya. Lepas tu dia lari. Kalau dah lari ni nak kena repair pula. Better safe than sorry ya cikgu? Ya, tarik perlahan-lahan. Macam ni. Sama juga macam yang lain. Okey. Kena lap.
Di penghujungnya, di penghujung. di gabusnya. Okey, lepas tu lap dekat besi ni. Okey. Kalau besi ni cikgu kita nak lap dengan air boleh tak cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Okey, tak boleh basah ya. Takut nanti dia berkarat. Oh, okey. Jadi pembuatannya bukan besi yang apa yang boleh kena air ya? Ya, betul. Dia besilah maksudnya. Okey. Okey, lapkan sampai bersih. Dan simpan dekat sini. Okey, itu tempatnya. Ini tempatnya. Okey. Okey, sama juga dengan lower joint. Okey cikgu, yang bahagian ni saya nampak mungkin color besi ni dah turun. Yang ini boleh bawa pergi cuci ya? Boleh. Okey. Boleh bawa pergi cuci. Jangan buat sendiri ya? Ya, jangan buat sendiri. Kena Okey. bawa pergi Kedainya lah. Okey. Ini pun sama. Samalah. Bersihkan dekat kekunci. Lap sampai bersih. Okey. Okey, simpan. Okey, bel ni pun kena lap dekat dalam. Tu ke sini pula, dalam. Okey, sampai bersih. Okey. Okey, itu saja. Okey, cikgu. Setelah cikgu dah pisah-pisahkan ni barulah nampak macam mana dia boleh muat dalam satu beg yang comel je. Tapi cikgu sebenarnya bila kita dah pasang dia jadi panjang, adakah dia ada saiz-saiz yang tertentu? Seperti cikgu sebut tadi, untuk semua saiznya sama ya cikgu, tapi dia perlu untuk semua umur ya. Dia perlu saiz yang sama. Okey, dia sebenarnya dia ada banyak jenis. Kalau macam ini benda yang basic lah untuk belajar. Okay, dia sebenarnya ada yang clarinet yang lagi kecil, yang tu E-flat clarinet. E-flat. E-flat. Oh, Lepas tu E-flat. dia ada yang panjang sikit, yang tu dah advance dah tu. Dah advance. Yang saya tengok clarinet tu ada yang macam bass sikit tu cikgu. Itu apa nama dia? Itu bass clarinet. Bass clarinet. bass clarinet. Sama je ke cara dia ataupun dia ada lain sikit? Cara dia sama. Fingering semua sama. Sama juga. Cuma dia bunyi dia lagi mendalam lah. Okey, lagi jadi lower lah. jadi seperti yang cikgu cakap sebentar tadi, yang ini adalah basic yang paling mudah untuk belajar. Jadi kalau kita boleh bermain ni, kita boleh bermain clarinet yang lain jugalah ya. Sebab caranya sama. Caranya sama. Okey cikgu, baiklah. Sekarang saya akan pasangkan balik Ya, cikgu, silakan sebab sebentar nanti kita ada surprise untuk penonton kita khas daripada Cikgu Ikhlas. Tapi tunggu dulu, jangan ke mana-mana, kita akan kekalkan di skrin NTV7 kerana kita akan persembahkan satu persembahan daripada Cikgu Ikhlas. Ya, cikgu. Yang jangan lupa Kok Grease ni. Itulah yang saya perasan, nampak macam lip balm tu. Tapi sebenarnya apa cikgu? Untuk apa tu? Dia untuk melicinkan dekat sini, senang nak pasang, senang nak keluarkan. Kalau tak pakai ni dia agak ketat sikitlah. Ya. Okey, jadi yang ini diletakkan sewaktu nak buka dan juga pasang ya cikgu? Diletakkan sewaktu nak pasang saja. Oh, sewaktu nak pasang sahaja. Jadi kali ini Cikgu Ikhlas nak pasang balik, kenalah letak cork, apa nama dia Cork tadi? grease. Cork grease. Pelincir gabus. Letak dekat gabus saja. Okey. Macam Cikgu, jika kalau gabusnya sudah orang kata dah mungkin terkena basah ke ataupun dah jadi tak elok ya, dah tercabut-cabut, boleh tak kita tukar? boleh. Boleh. Itu memang kena bawa pergi kedai lah. Okey. Untuk tukar kan. Okey, kita mulakan dengan upper joint. Okey, dan upper juga joint. Lower joint. Okey. Okey. Pasang dia kena pegang macam ini. Okey. Okey, yang ni dia akan berlanggar tau. Okey. Besi ni dengan besi ni dia akan berlanggar. So, kita kena tekankan dekat sini supaya benda ni naik. Tekan di mana cikgu? Tekan dekat sini. Di situ, okey. Di sini. Supaya dia naik. Supaya dia naik ni. Okey. Lepas tu sambungkan. Senang kan masuk kalau pakai Cork Grease? Ya, betul. Licin je. Okey, lepas tu saya selalu start dengan bel. Bel dulu. Bel dulu. Okey. Okey, bel dulu. Kena hati-hati. Okey, dah masuk. Okey. Seterusnya barrel. Barrel. Okey. Dan juga mouthpiece. Mouthpiece kena tengok bukan macam ni. Okey. Bukan Salah macam ni. Ini tu. salah. Kena samakan dengan besi yang dekat sini. Okey. Sebentar tadi cikgu terangkan besi tu apa ya cikgu?
Besi ni Yang ini, yang ini panjang. Ini untuk bermain second register. Okey, second untuk register. Note yang tinggi. Okey. Dia kena tekan serentak dengan lubang dekat sini. Kalau yang ni saja pun tak bunyi juga. Oh, maksudnya kena naikkan sikit ya jari dia kita. Kena, naikkan macam Okey. ni, macam ni. Tekan. Tapi kena pastikan yang lubang ni tutup penuh. Okey. Wah. Kalau kita main klarinet ni saya tak sangka macam main gitar kita akan ada kesan-kesannya juga di jari ya. Ya, betul. Okey. Pasang reed. Pasang di situ. Okey. Dia ada pelekatnya ataupun dia perlu letakkan je? Letakkan je sebab dia ada penyambung. Kena ikat dengan ligature. Ligature. Macam tubuh badan pula cikgu ada ligature. Kalau kita simpankan reednya dalam dekat mouthpiece-nya sekali ya cikgu. Apa jadi kalau kita tak pisahkan? Tak boleh. Kena nanti rosak kan. Ya. Okey, Samalah juga. Samalah juga dengan bahagian-bahagian ni tak boleh dibiarkan sekali untuk simpan ya. Ya. Okey, boleh cikgu ceritakan satu je apa akibatnya kalau jadi macam tu? Dia tak tahan lama ke macam mana cikgu? Okay, kalau macam kita tak lap kan, nanti besi-besi kat sini akan berkarat. Ya. Lepas tu kesihatan kita nanti Hygiene ya. Hygiene, dapat penyakit. Baiklah cikgu. Okey, kita akan habiskan rancangan sebentar nanti, tapi sebelum itu seperti yang saya cakapkan kita ada persembahan ikhlas daripada cikgu Ikhlas. Wah. Okey, dan sebelum itu cikgu mungkin kata-kata terakhir sebelum kita persembahkan akhiri rancangan ya. Okey, kata-kata terakhir ya. Okay, terima kasih Didik TV kerana menjemput saya untuk menyampaikan pelajaran untuk hari ini iaitu instrumen klarinet yang tak semua orang tahu dan tak ramai orang berminat untuk bermain alat muzik ini. Ya, jadi yang telah menonton silalah bila dah ada minat tu ceburilah, cuba. Kalau tak cuba tak tahu betapa menariknya bermain alat muzik klarinet ini. Ya cikgu. Terima kasih cikgu kerana bersama kami dan berkongsi ilmu pada hari ini di rancangan Mahir sehingga kita berjumpa lagi dan jangan ke mana kita ada persembahan sebentar nanti. Terima kasih kerana menonton. Kita akan bersiaran pada waktu yang sama pada hari esok dan seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera.